Okay, hari ni untuk YouTube Selaut Nana will be different. Okay, so terima kasih kerana membantu. Tepi sikit kamera, tak nampak. Hari ni kita tak nak buat lauk Melayu. Hari ni kita nak masak Western. So selamat datang ke Selaut Nana YouTube channel. Okay, so hari ni saya nak masak something yang saya selalu masak 8, 7, 10 tahun lepas, iaitu apa nama dia? Burger. Beef patty burger yang kita buat sendiri. Can be cheeseburger, can be jalapeno cheese, caramelized onion. It can be like anything you want it to be, because like burger, we can customize it according to your preference, what you like in it. Tiba-tiba makan burger, cakap pun orang putih. Sebab bila kita masak rasa Kedah itu, kita terus cakap Kedah. So it's gonna be like that, okay? Whether you like it or not. Boom. Tapi sebelum tu, kena isi minyak dulu. Minyak habis. Let's isi minyak. Okay, untuk buat beef patty ni sebenarnya senang. Tak tahulah kenapa makanan Western ni, sebab kenapa saya cakap menu ni yang saya selalu masak dulu, sebab saya selalu fikir Western food ni sangat senang compared to Malaysian food ataupun Malay food. Sebab Malay food always lebih susah kan, nak kena rempah ni gitu gini. Tapi masak Western ni very very easy. Untuk beef patty yang kita perlukan adalah beef ground ataupun apa tu namanya tu, daging cincang. Okay, daging cincang sangat-sangat diperlukan yang fresh. Okay, saya tak suka beli daging cincang yang frozen, because normally daging cincang yang frozen dia ada mengandungi bahagian-bahagian lain dekat daging lembu tu selain daripada daging dia. Mungkin kan, tapi I might be wrong, tapi I tak suka frozen. Sebab bila kita tengok, kita beli yang daging frozen tu, dia akan ada satu lapisan-lapisan warna putih macam tu. So I don't like that. So misi kita nanti mencari daging cincang fresh. Okay, fresh daging cincang. Kita juga perlukan Worcestershire sauce, Worcestershire sauce. Suka tingkau lah. Nanti kita tunjuk macam mana buat Worcestershire sauce tu. Kita perlukan itu sebab itu akan memberikan bau smoky dan rasa beef tu akan lebih enhance. Sangat-sangat diperlukan. Kita juga memerlukan cilantro. Kita perlukan sedikit daun, mungkin daun bawang juga. Kita juga memerlukan apa lagi? Breadcrumbs kita perlukan. Kau buka pintu besar-besar itu, orang tak boleh lalu. Okay. Lepas tu kita perlukan juga telur dah ada kat rumah, tak payah. Itulah. Nanti bila kita dah ready, nanti kan semua barang yang kita nak beli nanti, I will share with you guys lagi barang satu persatu yang akan digaul untuk menjadi beef patty. Memang gitulah kan, kehidupan kita ni busy. Ya, nak pergi beli barang, isi minyak, semua nak buat. Okay, I'll be right back. Okay, kita dah lepas isi minyak tu, kita nak teruskan. Saya nak sambung lagi antara benda yang sangat penting juga dalam menjadikan beef patty ataupun burger kita ni sedap, adalah satu secret ingredient, iaitu bawang. Okay, saya suka potong bawang dalam keadaan hancur, berkecai, dan kita masukkan dekat dalam daging kisar kita tu nanti, dan juga parsley. Okay, parsley ni tak ramai orang yang guna, ataupun dekat dalam resepi pun ada resepi yang ada resepi yang tak ada. Tapi saya lebih suka kalau ada. Okay, itu je lah. Dan cekadak di luar burger gitu, biasanya kalau kita beli burger kan, kita ada letak bawang, kita letak tomato, letak apa. Tapi ada macam-macam lagi sebenarnya option lain, macam jalapeno, caramelized onion, benda-benda semua kita boleh buat. Tapi dia mengambil masa lah, tapi tak susah pun sebenarnya. Masa saja yang kita perlukan, dan juga bahan-bahan lah, tak susah nak buat. Okay, jom kita beli barang. Dah nak sampai dah tempat kita beli. Selepas pelbagai pancaroba yang kita lalui, nak beli barang kat Daiso tak ada duit, kena keluar pergi ATM dulu, dan finally kita tiba masa untuk membeli barang keperluan untuk buat burger patty. Let's go.
Okay, kita jumpa parsley dan coriander. Boleh juga guna. Macam tak perlu juga tapi macam mungkin boleh lah. Ada tomato dan bahan-bahan lain yang kita nak masak lain. Untuk selauk nana yang lain, labu dengan pucuk manis. Wow, my god, kita tetap orang kampung sis. Tak makan kampung juga walaupun hari ni misi nak masak yang tak kampung. Okay, roti untuk Aki. Okay, untuk ground beef, saya suka pakai yang macam ni. This is what I meant with fresh minced meat. Kan, sebab dia fresh, dia tak ada campuran. Daging tu dia mince, terus dapat. So, actually kita suka juga beli banyak benda ni because Althea suka bolognese. So, this is for bolognese is nice as well. So, that one's done. Kita boleh beli daging. Tak nak daging ni. Yang ni, dengan yang ni saya suka yang ni. Ni kita boleh nak masak lemak. Rendang. Let's go, kita cari bahan-bahan lain untuk masukkan seperti jalapeno ke apa ke. Sebab apa saya suka pergi dekat Jaya Grocer, sebab dia banyak gila options untuk westernnya barang. So, jom kita cari apa yang patut. Jom. Okay, antara barang penting yang kita perlukan adalah breadcrumbs untuk pastikan kita punya gumpalan patty tu cantik. Tapi kat sini macam-macam jenis breadcrumbs ada. Ada yang original macam ni. Dan saya jumpa yang ini, Italian herbs. Maybe dia akan menyedapkan lagi kita punya beef patty. I think I'm gonna try this one today. Breadcrumbs, Italian herbs. Guys, jumpa ni chunky burger sauce. Yeah, senang lah zaman sekarang ni. Mungkin kita boleh try ni. Maybe it's nice ah. We try this one. Kalau tak nak pun tak apa. Ada yellow mustard, ada chili mayonnaise. This must be good. Roasted garlic mayonnaise. Yeah, so easy ah nowadays ah. So easy ah. Everything got sell lah. Okay. Barang utama juga selain daripada mincemeat adalah Worcestershire sauce. Mana Worcestershire? Ni. This is barbecue sauce. Barbecue sauce pun boleh gantikan apa tu nama chili sauce. Tapi I nak pakai chili sauce lah. Kalau nak pakai barbecue sauce pun boleh. Very disappointing we couldn't find Worcestershire sauce. Tak tahu kenapa. Selalunya semua dekat Jaya Grocer ni ada, tapi hari ni dia tak ada. So tak apa, kita jangan bersedih hati. Sama ada kita boleh teruskan buat burger ataupun kita tukar mungkin dengan pucuk manis. Pun sedap juga. Tapi tak apa, kita boleh buat. Tak ada pun tak apa. Kita kena beli banyak spices. Jom. Okay, bahagian spices yang saya nak letak dekat dalam saya punya burger ni adalah paprika ground. Ada juga lagi satu adalah capsicum. Chili ground pun boleh, tapi saya nak pakai paprika. Saya suka paprika sebab dia ada smoky smells dan juga sedikit mixed herbs. Tapi ingat tak tadi kita beli breadcrumbs yang dah ada Italian herbs kan? So tak payah. Saya nak tambahkan ini sahaja. Ni ada parsley leaf pun tak payah, kita pakai yang original. Satu je seasoning. Sekejap tengok. Ni pun boleh juga ni. Perfect pinch steak, no MSG. Ya, nanti kita pakai ni je. Sebab ada macam-macam mix kat dalam ni. Let's go. Jangan lupa beli ban untuk burger. Tapi kadang-kadang suka juga nak buat kecil-kecil macam ni kan. Macam nak bite size. Maybe kita boleh try satu bite size. So cheese, kalau korang nak letak cheese, boleh ambil cheese. So kita pilih yang ada burger memang untuk cheese. Dan juga cream cheese, ni kita nak makan crackers, tak ada kena-mengena. Jomlah kita beratur, ramai pula. Ice cream, sedap. Okay, dah beli. Dah siap. Sekarang kita nak balik dan masak secepat mungkin sebab lapar gila. Jom masak. Sekarang kita dah sampai kat dapur untuk kita masak. Okay, saya dah sortkan barang-barang untuk kita masak. Beef patty hari ini kita perlukan mincemeat tadi. Yang akan kita campur dekat dalam ni adalah onion. Ini saya pakai bawang besar yang warna purple tu.
Yang bawang Holland saya pakai juga, tapi untuk kita buat dia punya condiments last nanti. Daun parsley, this is parsley, saya akan chop halus-halus, juga akan masukkan kat dalam ni. Telur sebagai agent pengikat kasih sayang. Okay, dan juga ini perfect pinch ni adalah seasoning sebab untuk menggantikan Worcestershire sauce. Yes, untuk menggantikan Worcestershire sauce, kita ganti dengan seasoning inilah. Kalau dapat jumpa Worcestershire sauce, itu lagi best. Okey, dan juga kita perlukan ada breadcrumbs. Selain daripada telur, breadcrumbs pun boleh juga. Dan sedikit fresh milk untuk melembutkan daging ni supaya dia lebih moist. Dan bila kita masak nanti dia macam cepat masak, moist, garing dekat luar. Jadi kita tunggu apa lagi? Jom kita human semua dalam mangkuk ni dan kita boleh bentukkan patty kita. Okey? So sebelum kita masukkan, saya nak chop ni dulu. Okay, kita dah potong dah parsley ni. Yang saya akan masuk je kat dalam ni. Jangan banyak sangat, nanti anak-anak tak suka. Macam anak saya tak nak suka sangat. Kita masukkan onion. Banyak mana terpulang. Actually, you guys suka banyak mana ke tak banyak mana ke. So, nak masukkan seasoning ni. Tak payah letak garam. Kat dalam ni ada garlic, ada paprika dan ada spices yang lain. Okey, lebih kurang. Lepas tu kita boleh masukkan telur. Kita masukkan breadcrumbs. Ingat breadcrumbs kita tadi adalah Italian herbs. Dia dah ada herbs juga dekat dalam tu. Tak payah banyak sangat. Kita tengok macam mana kepekatan kita punya patty ni. Dan kita boleh masukkan sedikit saja susu. Lepas tu kita boleh gaulkan. Lebih abdal pakai tangan. Tangan kenalah basuh ya. Saya dah basuh tangan, jangan risau. Nampak tangan pun dah luka. Okey, so kita gaulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yang nak makan, kalau nak buat berniaga pakailah sarung tangan kan. Macam mak kita dulu kan buat cekodok pakai tangan. Tak yek kan? Kalau kita ada Worcestershire sauce, dia color dia akan lebih gelap sikit lah. Okey, untuk merasa sama ada patty kita ni cukup masin ke tak cukup masin ke, kita jangan rasa macam tu sebab ni kan daging mentah. Saya akan tunjuk dekat anda macam mana caranya untuk kita merasa kita punya beef patty sekejap lagi. Okey, nampak dia punya just nice. Kalau macam terlalu lembik, kita boleh letak lagi breadcrumbs. Tengok ni macam. Boleh letak breadcrumbs sikit lagi ni. Okay, sekarang kita nak rasa sama ada daging burger kita ni sedap ataupun tidak, berasa ke, cukup garam ke, tak cukup ke, nak tambah apa ke. Kita hanya perlu ambil gumpalan macam ni sikit. Dan kita akan goreng sikit untuk kita rasa. Jom kita goreng yang kecil ni. Okey, ni saya dah panaskan pan ni. Yang ini saya akan guna untuk kita grill kita punya beef bila dia dah masak dekat dalam oven nanti sebab saya nak dia crispy dekat luar. So macam tadi saya cakap, kita nak test sama ada kita punya patty kita ni sedap ataupun tidak, berasa ataupun tidak. Saya ambil sikit macam tu dan saya akan goreng dia. Dia memang sedikit leceh lah, tapi penting untuk saya rasa lah. Okey, kita rasa. Kena garam sikit juga. Kita goreng. Okey, memandangkan kita ada dua jenis roti, saya nak buat yang kecil-kecil ni macam bite size dan juga normal burger size. So kita akan buat patty kita ni dalam dua size lah dan saya akan letak dekat dalam atas tray kita ni dan saya akan letak dekat oven dan kita akan bakar dia sebelum kita akan shear dekat atas kuali pula sebab kita nak garingkan. Okey, jom kita buat size biasa.
Terpulang sebenarnya suka tebal ke suka nipis. Saya tak suka tebal. Saya suka dia nipis. Tapi taklah nipis sangat. Dia makan tu biar puas. Okey, macam besar penumbuk saya ni saya rasa. Nampak ni satu adunan yang sangat cantik. The bind is very good. Nampak cantik kan? Rasa dia pun sedap tadi. So kita buat satu. Kalau tak sama besar tak apa guys. Cantik kan? Kalau patty ni tak habis, kita boleh simpan. Yang penting kalau kita simpan, kita kena pastikan dia kedap udara. Boleh simpan selama 3 bulan dekat freezer. Ataupun kalau kat chiller biasa, boleh tahan 3 hari lah. So kita buat yang besar ni lebih kurang 3. Yang kecil tu kita buat 3. Siapa pula nak makan banyak-banyak? Okay. Kenapa saya buat macam ni? Dia membulat dengan cantik. Okay. Okey, bila burger kita dah buat bulat macam ni, kita jangan bakar macam ni. Kita lepehkan dia lah. Macam burger kita selalu makan tu. Kita lepehkan dia macam tu. Tengoklah tebal mana kita nak. Cantik lah, nampak? Okey, sebab saya tak nak tebal. Kalau nak tebal boleh buat tebal. Macam puas sikit makan kan. Saya nak macam ni. Tak nak tebal sangat. Lepas tu yang paling penting, kita kena lekukkan dia. Kita ambil sudu kecil. Nak pakai jari pun boleh, tapi saya tak nak tembus. Saya lekukkan dia macam ni sikit. Lekukkan dia macam ni sikit. Lekukkan dia macam ni sikit. Sebab apa saya lekukkan? Ini adalah untuk tak nak burger kita bila kita bakar nanti dia akan menjadi kembang seperti bola ni balik. Okey, tak nak. So kita nak dia tak timbul. Kalau macam ni pun dah okey dah. Tak payah dah nak lubangkan dia. Okey, dah. Jom kita bakar dekat dalam oven dengan kepanasan 180 Celsius. Saya agak-agak je lebih kurang. Minit kita tengok berapa minit dia nak masak. Okey? Jom. Oven ni saya dah panaskan lebih kurang dalam 10 minit. Sekarang kita masukkan je. Dan bila dia dah lebih kurang separuh masak, kita ingat kita akan goreng ataupun kita akan sear dia dekat atas kuali pula dekat atas dapur. Tu kita nak garingkan bahagian luar. So macam ni kita biar dia bersemadi di situ. So kita gentil yang lain untuk kita simpan dalam tisu. Okey, kalau nak tahu kenapa lubang tu, nampak dia dah tak berlubang dah. Dia dah timbul. So bila dia timbul tu maksudnya kalau kita tak buat lubang tu dia akan jadi seperti bola ya. Sebab kita buat lubang tu dia timbul just nice. Patty dia akan jadi straight. Agaknya bila semua dah timbul tu kita boleh terbalikkan. Alright. Mudah saja. Lebih kurang tadi ni dah lebih kurang dalam 5 minit, 6 minit macam tu. Okey, tunggu sekejap lagi kita dah siap. Sekarang ni kita nak buat roti dia pula. Roti dia macam biasalah potong dua, sapu butter. Okey, burger ni kita letaklah butter. Nak toast pun boleh, nak letak dekat atas grill pun boleh. Pakai toaster, mini toaster tu kan. Bukan toaster roti, toaster pun boleh. Nak letak atas dapur pun boleh. Tak ada masalah. Sebab bila siap je patty kita nanti, barulah kita boleh arrangekan dia. Adalah roti ni tersimple. Garing-garing sikit bos, sedap. Okay, sekarang ni saya nak panaskan je pan ni. Tadi kita dah oven kan ni. I just nak glazerize dia. Wah, glazerize ada. Macam tu. Sekejap je saja, tak payah lama-lama. Barulah juicy, musi. So dekat dalam oven tu tak payah overcook sangat pun sebenarnya. Ni cara saya lah. Kalau korang tak suka, cara korang lain, tak kisah. Tak ada masalah ini semua. Okey, nampak dia dah macam crispy on the outside. Lah terpecah pula ni ha. Jatuh tadi sebenarnya. So kita dah boleh bangkit dia. Nampak barulah juicy. Jom kita assemble a burger kita. Okey, sekarang kita nak buat
burger untuk Akib dulu. Akib, you want any vegetables? You want cheese? You just want the patty? Ngam-ngam. And tomato sauce? Mayonnaise? Only the patty, eat with the bun. Jom kita buat untuk kita punya. Mula-mula kita akan letak salad. Ikutlah, kalau korang suka banyak, letak banyak. Saya suka banyak. Lepas tu saya akan letak tomato. Boleh nak letak atas dulu ke nak letak patty dulu, tak kisah, saya suka ni kat bawah. Lepas tu saya akan letak patty. Letak patty cantik. Lepas tu kita akan letak sos. Saya nak letak chunky burger sauce ni. Lepas tu kita nak letak ni bawang. I love bawang. Okay, bawang is the love. Letak banyak sikit. Lepas tu kalau nak letak sos, lain sos-sos boleh lagi lah. Nak letak sos cili ke apa. Tapi I tak nak, I nak try dulu without sos cili. Dan I nak letak cheese lah. Patutnya cheese letak dulu kan. Tak apa, suka hati kita lah. Burger kita lah. Althea, cheeseburger Althea. Lepas tu saya nak letak sos linggam. Because I love sos linggam. Sikit. Oh, ni ada ni, chili mayonnaise. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah masanya untuk kita rasa. Dah letak, tadi lupa nak letak, kita letak jalapeno. Oh, yang ni burger kecil. Jom kita rasa. Oh my god, so cute. So good. Patty tu juicy. All the veggies, jalapeno. Lepas tu bun tu lembut. Tapi dia crunchy kat luar sebab dia kita buat garing tadi. So good. You guys should try. Okay guys, kalau korang ada any idea untuk kita masak apa macam biasa, komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe YouTube Selauk Nana. Okay? Kita nak masak apa pula lepas ni? So good. Jumpa lagi, bye. Buat lagi satu.